dif-dif kehormat, tetamu-tetamu jemputan, seterusnya barisan guru-guru, pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan, pesara, persatuan pesara. Terima kasih kerana memberikan sedikit ruang dan peluang untuk saya memperingatkan diri saya dan memperingatkan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam dewan ini. Oleh kerana ini merupakan mesyuarat agung bagi pihak pesara, pegawai perkhidmatan pendidikan, dan saya juga percaya dan yakin pertubuhan ini ditubuhkan untuk meneruskan kerja-kerja kebajikan dan amalan yang terhenti setelah bersara. Dalam Al-Quran, saya mulakan tazkirah ini dengan membaca sedikit potongan daripada ayat Al-Quran daripada surah Yasin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu." Sesungguhnya kami akan menghidupkan mereka yang telah mati. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan mereka yang telah mati. Kemudian setelah dibangunkan, dibangkitkan itu, Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan menulis dan kami akan mencatatkan ma qaddamu, apa yang telah lalu daripada perbuatan mereka. Wa naktubu di situ menunjukkan bahawa setiap daripada amalan yang kita lakukan ketika hidup ini ditulis. Ma qaddamu wa atharahum, kami akan tulis apa yang telah mereka lakukan ketika hidup. Wa atharahum, dan bekas-bekas. Saya baca ayat tu sebab oleh kerana pesara ni dia kira bekas lah. Ada orang tegur cikgu bahasa juga, dia kata tak elok sebut bekas, kena sebut mantan. Dia lebih hormat sikit lah. Bekas ni nampak macam terpawai. Dia kata pasal tu kita tak kata bekas Perdana Menteri kan, dia kena mantan. Jadi mantan guru ataupun pesara kan. Bekas cikgu ni dia nampak tak sesuai, dia katalah tak apalah. Wa atharahum, tapi Quran guna perkataan athar. Athar ni bekas, maknanya kesan, tinggalan. Apabila kita dibangkitkan semula dalam tiupan kali yang kedua, tiupan ni dia ada dua kali lah. Kali yang pertama ditiup, manusia mati, alam dihancurkan, berlakunya kiamat. Kemudian Allah Azza wa Jal akan mengarahkan malaikat Israfil untuk tiup kali yang kedua. Apabila ditiupkan kali yang kedua ini, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah, kata Nabi, kamu akan dibangkitkan semula. Kan kadang-kadang macam tuan-tuan masuk persatuan ni bukan nak berpersatuan sangat, nak jumpa balik kawan-kawan. Dan esok ni bila kita dibangkitkan, dalam Al-Quran kata dibangkitkan dan dikumpulkan semula. Dan bila kita bangkit, kita semua di padang mahsyar adalah bekas-bekas orang yang pernah hidup. Dan dalam ayat itu Allah kata apa? Setiap
kesan tinggalan bekas yang kita lakukan, atharahum, yang pernah kita lakukan ditulis. Maknanya tuan-tuan, selagi mana kita tidak mati, kita ada peluang untuk menulis bekas yang akan kita tinggal. Sebab itu dalam Islam kita diajar tidak ada istilah pencen yang benar. Pencen kerja, pencen tugas ni hanya di atas kertas. Tetapi pencen yang sebenar, makna yang benar-benar kita bersara ini disebut dalam hadis apabila kita menjejakkan kaki ke dalam syurga. Kerana orang Islam tidak ada istilah berhenti daripada beramal. Berhenti kerja, berhenti bertugas, bersara daripada perkhidmatan. Memang ada lah. Mana tuan-tuan dah kerja sampai satu tahap, tuan-tuan tak boleh kerja dah. Tetapi dalam Islam, bila sebut hidup, kita akan terus beramal. Walau apapun yang berlaku, kita akan tetap beramal. Dan istilah benar-benar berhenti, benar-benar berehat ni, bila? Apabila kedua kaki kita pijak di dalam syurga. Selagi mana kaki kita tak jejak lantai syurga, tak ada istilah berhenti dalam hidup orang beriman. Sebab itu ada peluang tuan-tuan, ada usaha untuk tuan-tuan tulis bekas. Kan? Saya duk perhati sembok tadi ni, dia ada tulis nama pengetua-pengetua. Maknanya mereka yang pernah menabur jasa di sini, dia tercatat di situ. Siapa yang pernah berkhidmat di sini. Demikian Al-Quran cerita, setiap jasa amalan yang pernah kita buat ditulis seperti mana yang kita boleh nampak. So, kesimpulannya, tuan-tuan kena kumpul sebanyak mungkin bekas. Kerana ulama sebut ayat itu, makna bekas itu, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsiran Ibnu Kathir. Di antara maksud inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, di antara makna maksud kepada bekas seperti tapak kaki kita berjalan ke masjid. Itu salah satu makna dia. Maksud, interpretation, tafsiran kepada benda tu banyak. Salah satunya bekas tapak kaki kita tu. Apakah yang dimaksudkan dengan bekas? Kata ulama, bekas tapak kaki kita ke masjid. Ada juga ulama yang menafsirkan bekas itu dengan maksud bekas kebajikan yang pernah kita lakukan. Kalau tuan-tuan yang terlibat dalam bidang pendidikan ni, bekas-bekas ilmu yang tuan-tuan tulis dan lakarkan dalam diri anak-anak murid. Kesemua itu dibaca semula oleh Tuhan, dibentangkan semula. Sebab itu saya nak ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan, kalau ada benda yang kita boleh buat, buatlah. Kerana dalam banyak-banyak bekas, kita tak tahu bekas mana yang kekal. Sebab kadang-kadang ada bekas ni ditiup, dipadam, ditutup dan orang tak nampak. Bekas ni dia ada dua. Satu yang kita boleh tengok lama, satu lagi yang kita boleh tengok sat, lepas tu dia hilang. So kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak buat bekas yang orang boleh tengok sampai bila-bila termasuk kita, ataupun kita boleh buat bekas yang orang tengok sekejap kemudian hilang. Antara amalan yang tuan-tuan dan saya boleh buat secara ringkasnya dalam tazkirah ini, nak buka ruang sebelum tuan-tuan bermesyuarat dan mendengar ucapan tetamu kehormat. Yang pertama yang disebut dalam hadis adalah amalan sedekah.
Dan benda ni memang selalu disebut dan tuan-tuan pun dah selalu dengar. Cuma bila kita sebut sedekah, ramai orang nampak sedekah duit. Macamlah rezeki. Bila sebut rezeki murah, kita faham duit banyak lah. Rezeki ni luas. Dalam hadis, sihat rezeki, anak rezeki, ilmu rezeki, tenang hidup rezeki, boleh pergi masjid rezeki. Rezeki ni luas. Saya nak ingatkan tuan-tuan dan diri saya, bila kita sebut sedekah ni luas lah. Sedekah ilmu, sedekah harta. Dan orang yang mati pun, dia sebenarnya boleh ditolong oleh orang yang hidup berdasarkan sedekah. Contoh, dalam hadis ada satu orang anak, dia datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, mak dengan ayah dia ni mati secara tiba-tiba, mati terkejut. Dan mereka tidak sempat menulis ataupun meninggalkan wasiat." Maknanya mereka ni mati terkejut, tergempak, tak ada nak habang apa-apa, tak ada nak pesan apa-apa. Boleh tak kalau sebahagian daripada harta yang dia tinggal itu aku sedekahkan? Adakah dia akan dapat pahala walaupun dia tak pesan? Kata Nabi, kau sedekahkan, kerana walaupun dia tak pesan, dia tetap akan mendapat hasil itu. Walaupun dia sudah mati, bekas dia masih ada. Poin dia bekas. Untuk saya yang bagi pihak dia, dua pihak. Untuk saya yang sedekah bagi pihak mak saya, okey, Nabi bagi tahu mak dengan ayah tetap dapat walaupun dia tak pesan. Kalau dia pesan jadi wajib. Kalau dia wasiat, hukum wajib. Kalau dia tak wasiat, kita nak sedekah tak apa, tak sedekah tak apa. Anak tu tanya, mak dia tak pesan tapi dia nak bagi, dapat tak? Dapat. Untuk dia, untuk orang yang bagi pun dapat. Maknanya semua kebaikan anak, selalu orang berhenti anak ni yang kita beranak. Tapi tuan-tuan, anak ramailah. Termasuk dalam makna hadis ini anak murid. Sebab apa saya tafsir anak murid? Kerana ia adalah bekas kita. Anak angkat, anak tak kira lah. Erti anak dalam hadis tu sesuatu, hadis tu maksud Nabi tafsir apa? Sesuatu yang lahir dari hasil usaha tangan kita, termasuklah anak murid. Sebab itu saya kata maksud anak itu termasuk anak murid, kerana anak itu dapat hasil daripada asuhan kita. Sesiapa yang termasuk dalam hasil asuhan kita, dia masuk dalam bekas itu. Artinya setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak kandung dan bukan kandung tetapi hasil bekas kita, kita tetap dapat. Besar tuan-tuan, lebih besar daripada ASB. Kan? Dividen dia ini bukan 8% lah. Dalam Quran berapa peratus Tuhan janji? Dividen dalam Quran 700%. Tuan-tuan nak balik tengok boleh. Suratul Baqarah. Allah kata mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 tadi dia pecah 100 tiap tangkai. 700%. Saya ingat tak ada mana-mana investment dalam dunia ni boleh bayar lagu Tuhan bayar. Kadang-kadang tak makan modal pun. Kan? Okey. Kedua, selain daripada sedekah,
antara perkara yang berterusan, yang senantiasa kita dapat, puasa. Puasa. Maknanya kalau tuan-tuan mati, orang puasakan untuk kita, kita dapat. Antaranya hadis tentang satu orang wanita, dia pergi berlayar. Dia pergi ni, tengah laut. Takdir Allah, kapal dia dilanda ombak. Masa duduk tak stabil tu, bahaya tu, dia bernazar, kalaulah andai kata selamat, dia akan berpuasa kerana Allah, sebagai nazar kerana dia selamat. Dalam hadis sebut dia selamat, cuma tak sempat puasa. Anak dia tahu, kata mak dia ada nazar, pergi tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, mak dia nazar kalau selamat daripada pelayaran ni, dia nak puasa. Malangnya dia mati sebelum tunai. Apakah yang perlu aku lakukan? Kata Nabi, engkau puasa. Man sama au man nazara, siapa yang dia niat nak puasa, maka menjadi tanggungjawab anak dia puasa. Orang lain puasa, kita dapat. Kita yang janji, orang lain yang tunai. Kita yang hutang, orang lain yang bayar. Tapi kenapa kita dapat? Kerana dia bekas kita. Kerana dia bekas kita. Pasal itu Nabi kata, sesiapa yang mempunyai hutang, dalam erti kata hutang duit, termasuk juga hutang ibadat. Hutang yang tak selesai ni seperti puasa, haji, zakat, yang ni tak selesai, tetapi boleh dilunaskan oleh orang yang hidup. Seperti dalam satu hadis, Nabi SAW pergi salat, kemudian Nabi tahu ada satu orang berhutang. Kemudian Nabi kata, siapa yang nak tanggung? Bangun satu orang laki-laki, dia kata dia tanggung. Selesai. Apa hubung kait antara orang hidup dengan orang mati? Kerana orang hidup itu adalah hasil dan bekas daripada orang yang mati. Maka sebab itu dalam Islam, amalan-amalan orang hidup sebenarnya boleh sampai dan boleh menolong orang yang mati. Satu contoh lagi, dalam hadis Ibnu Majah, Nabi cerita ada sepasang suami isteri, mak ayah, yang mereka ni dah masuk dalam syurga, cuma diangkat daripada satu kedudukan naik kedudukan yang tinggi sikit. Kemudian bila ditunjukkan amalan yang dilakukan yang menyebabkan dia naik itu, sebab kenapa diangkat itu adalah kerana istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian orang yang tengok tu, mak ayah tu, dia kata dia tak pernah melakukan amalan itu. Benda ni dia tak pernah buat. Dia tak buat pun. Allah bagi tahu yang ni bukan amalan dia, tapi duduk dalam buku catatan dia. Tu masalahnya, yang dia penin tu, dia tak buat tapi ada dalam buku dia. Kita kadang-kadang tuan-tuan, duit kan, duit ada yang duit kita, ada duit yang orang buat masuk dalam akaun kita. Tuhan kata, dia kata dia tak buat tapi ada dalam buku, dicatat dalam buku dia. Kata Tuhan, ini adalah amalan-amalan anak-anak dia yang masih hidup, bekas hasil usaha dia. Nampak? Alhamdulillah, ada orang yang Allah anugerah anak yang banyak, ada orang yang Allah Ta'ala anugerahkan anak yang sikit, dan kadang-kadang tak ada anak yang betul, mungkin anak yang tumpang dan sebagainya. Tuhan tak tanya. Yang Tuhan ambil kira, ada tak saham bahagian kita dalam membentuk anak itu.
Kalau dia bekas kita, wa atharuhu, dia akan dicatat. Jadi sedikit peringatan daripada saya untuk tuan-tuan. Akhirnya saya nak pesan sikit, selagi hayat di kandung badan, selagi ada peluang di hadapan tuan-tuan, jangan ada istilah berhenti daripada buat bekas. Buat, tulis, bentuklah bekas yang ada, kerana inilah yang akan kita bawa bersama. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allah rahmat majlis tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.